Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan masuk pada topik ataupun subtopik yang seterusnya dalam bab 3 iaitu 3.4 pengurusan projek pembinaan. Bila kita sebut je pengurusan, kita mesti nak tahu apa yang perlu kita buat untuk menguruskan sesuatu projek supaya dia berjaya mengikut kehendak yang kita telah tetapkan. Kita pergi kepada next. Apa itu standard pembelajaran yang kita akan pelajari? Yang pertama adalah kita akan menerangkan kepentingan pengurusan projek dalam pembinaan. Yang kedua, memerihalkan peringkat dalam pengurusan projek. Yang ketiga, menganalisis evolusi pengurusan projek dalam pembinaan. Yang keempat, menentukan prosedur macam mana nak sediakan jadual projek. Dan yang kelima, membina carta kerja projek berdasarkan proses pembinaan. Pengenalan kepada pengurusan projek iaitu pengurusan projek merupakan proses keseluruhan perancangan, kawalan dan juga koordinasi sesuatu projek pembinaan. Pengurusan yang baik akan memberikan kesan yang positif terhadap projek pembinaan. Maknanya kalau kata kita tak dapat nak menguruskan dengan baik, mesti akan terjadi sesuatu dalam projek pembinaan kita. Contohnya, tempoh dia tak dapat siap dalam tempoh yang telah ditetapkan. Lepas tu, kualiti dia tak berapa nak baik. Itu juga boleh penyebab kepada pengurusan projek yang kurang baik. Oleh itu, pengurusan projek ini sangatlah penting bagi memastikan sesuatu projek pembinaan itu berjaya. Terdapat 3 komponen utama keberkesanan pengurusan projek iaitu tempoh, kos dan juga kualiti. Tempoh adalah untuk memastikan suatu projek itu mengikut tempoh yang telah ditetapkan ataupun dalam lingkungan jangka masa yang telah ditetapkan. Tak boleh lebih. Kalau kurang tak apa, tapi pastikan kalau kurang pun kualiti mesti kena power. Tak boleh kalau cepat tapi kualiti teruk, sama juga. Dia akan jadi kita punya projek tu makin teruk lah kan, walaupun siap awal tapi kualiti dia teruk. Komponen yang kedua adalah kos. Kos ni memastikan jumlah kos pada akhir projek tidak melebihi daripada peruntukan asal. Mula-mula kita dah setkan projek tersebut dah berapa kos yang kita laburkan maksudnya. So, mesti dalam lingkungan tu je, tak boleh lebih. Kurang tak apa, tapi tak boleh lebih. Dari segi kualiti, memastikan projek yang diuruskan mengikut spesifikasi dan kualiti yang ditetapkan agar dapat memenuhi kehendak dan kepuasan klien. Memenuhi kehendak dan kepuasan klien. Ingat, kita bekerja untuk klien. Kita kena pastikan semua kehendak klien dipatuhi. Barulah kita punya projek tu dikatakan berjaya bila kita ada 3 komponen utama ni. Seterusnya kita pergi. Pengurusan yang berkualiti dan efektif perlu dikendalikan oleh pengurus projek yang berpengalaman dan bertanggungjawab bersama pasukan. Maknanya dalam pengurusan projek dia tak boleh kerja seorang-seorang. Dia kena kerja dengan pasukan dia. Kenapa saya cakap kena dengan pasukan dia? Sebab contoh macam awak dekat site, dekat tapak pembinaan. Kita ada pengurus projek. Siapa yang handle kawasan tapak pembinaan? Kita ada site supervisor, kita ada engineer, kita ada pekerja, semua kan? Semua kena terlibat sama untuk memastikan pengurusan itu adalah berkualiti. Sebab itulah pengurus projek ini perlulah seseorang yang boleh bekerja dengan orang. Dia tak boleh kerja seorang-seorang. Dia mesti boleh bekerja dengan pasukan dia untuk pastikan projek berkenaan berjaya. Dia mestilah berpengalaman dan bertanggungjawab. Contoh nanti awak dah sambung belajar, lepas tu keluar awak akan jadi dilantik dekat site, awak akan dilantik sebagai pengurus projek. Masa tu pengalaman awak tak banyak sangat, sebab kita kan baru masuk kan. So masa tu apa yang awak perlu buat, awak kena belajar dengan orang bawah awak tu sendiri. Kadang-kadang orang yang bawah kita ni macam COW lah, site supervisor ni sebenarnya dia orang lagi, sebab dia orang dah lama berkecimpung dalam dalam kerja-kerja tapak pembinaan kan. So dia orang lagi power, dia orang punya pengalaman, maksudnya pengalaman dia orang tu lagi banyak. So tak nak awak kena belajar sebagai pengurus projek
yang untuk menjadi pengurus projek yang baik, awak kena belajarlah daripada orang-orang bawahan. Tak semestinya kita daripada atas nak kena dengar daripada atas ke bawah je, tak semestinya. Kalau kata orang bawahan kita, contohnya site supervisor kita, dia ada idea dia kan, awak kena terima. So kena pandai. So pengurus projek ni dia kena pandai handle semua orang dalam di tapak pembinaan. Okey, apa kepentingan pengurusan projek ni? Kepentingan dia adalah untuk memastikan kerja pembinaan dilaksanakan dengan lancar dan sempurna mengikut perancangan asal, merancang dan mengawal kos serta mengesan sebarang perubahan terhadap kos. Kalau tiba-tiba awak tengok dekat projek, contoh ada bangunan A, B, C. Kat bangunan B ni, dia pakai terlalu banyak kos dia. So, awak kena tengok balik. So, sebagai pengurus projek, dia mesti tahu kenapa. Okey, dan macam mana nak menyelesaikan masalah tersebut. Okey, yang ketiga, melaksanakan projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan bagi mencapai kualiti pembinaan yang baik. Contohnya, kalau kata untuk kerja konkret, okey, projek awak dalam under JKR katakan. Okey, JKR tu dia nak konkret tu grade 30. So, maknanya awak kena guna konkret grade 30 juga. Tak boleh guna grade bawah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dah ditentukan dalam spesifikasi. So, untuk memastikan kualiti kerja kita baik, maknanya kita kena ikut spesifikasi. Itu contoh. Okey. Okey, seterusnya. Apa peringkat dalam pengurusan projek? Terdapat 3 peringkat dalam pengurusan projek. Yang pertama adalah perancangan, yang kedua adalah penjadualan dan yang ketiga adalah penyeliaan dan pengawalan. Okey, kita tengok satu-satu. Apa itu perancangan? Okey, perancangan ni adalah untuk merangkumi aktiviti menentukan objektif projek bagi memudahkan pengurus projek dan pasukannya. Ingat tu, merangkumi aktiviti untuk menentukan projek. Yang kedua, disenaraikan dalam bentuk dokumen formal yang dikenali sebagai skop projek. Maknanya kita dah ada skop projek kita, nak buat apa, nak buat apa, nak buat apa. Okey, katanya mula-mula kita akan buat mula kerja clearance. Lepas clearance buat apa? Kerja-kerja pengorekan, lepas tu penanaman asas dan sebagainya. Mesti ada skop projek. Okey, projek akan dibahagikan kepada beberapa komponen yang lebih terperinci dengan menggunakan kaedah struktur pembahagian kerja. Macam saya cakap tadi, okey, contoh macam kita ada kerja substruktur, ada kerja superstruktur dan sebagainya kan. So, itu adalah main dia. Okey, dan di bawah substructure, bawah superstructure dia ada kerja-kerja dia. Contohnya kerja substructure. Okey, kerja-kerja penggalian asas. Okey, di bawah kerja-kerja penggalian asas apa? Okey, ada lagi kerja-kerja dia. Penggalian asas untuk penggalian asas, lepas tu ada kerja-kerja penanaman curucuk contohnya lah kan. Lepas tu ada kerja beam bawah tanah. Itu termasuk dalam kerja-kerja substructure. Okey, pergi naik pula ke atas. Kerja-kerja superstructure. Okey, superstruktur ataupun superstructure samalah. Okey, apa pula kerja-kerja under superstructure? Maknanya kita buat pemasangan wiring, pemasangan perpaipan, lepas tu pemasangan perpaipan, kita ada buat pemasangan kerangka pintu, tingkap dan sebagainya. Itu dinamakan kaedah struktur pembahagian kerja. Dia akan listkan kat bawah setiap main tu apa kerja yang kita nak buat lagi. Okey, seterusnya kita pergi penjadualan. Bila kita dah buat WBS tadi tu, okey, penjadualan diperlukan untuk menganggarkan jangka masa yang diperlukan untuk menyiapkan projek. Lepas tu, anggaran tempoh masa ditetapkan dengan membuat perbandingan objektif projek. Okey, contohnya untuk kerja-kerja penggalian, lama mana kita perlu siapkan? Contohnya, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu dan sebagainya. Mesti kena ada tempoh. Okey, penjadualan yang boleh digunakan dapat dalam pengurusan projek ialah PERT, PERT, CPM ataupun Charter Gantt. Okey, ini adalah jenis-jenis penjadualan yang boleh digunakan. CPM, PERT, PERT ataupun Charter Gantt lah yang biasa digunakan untuk membuat penjadualan. Okey,
Kenapa kena buat penjadualan ni? Kenapa kena ada tempoh-tempoh? Okey, kenapa? Kerana untuk menentukan dan menghubungkan antara aktiviti dengan aktiviti yang lain. Contohnya, lepas kerja penggalian buat kerja apa? Lepas kerja itu buat kerja apa? So dah ada dia punya hubung kait dia. Kemudian dapat mengenal pasti hubungan sebelumnya antara aktiviti. Okey, contohnya ditunjukkan melalui teknik CPM ataupun PERT yang melibatkan graf rangkaian. Maknanya dalam CPM tu kita dah tahu dah kalau kata tak siap kerja penggalian ni, boleh ke nak buat kerja-kerja lain? Tak boleh. Mesti kena siapkan dulu kerja-kerja penggalian tersebut. Okey, yang ketiga, menetapkan jangka masa untuk menyiapkan penyelenggaraan setiap aktiviti. So, kita dah tahulah, kerja penggalian mesti kena siap dalam tempoh 4 minggu contohnya. So, nak tak nak kena siap dalam tempoh 4 minggu. Kalau kata tak siap, dia akan bagi kesan pada tempoh menyiapkan projek kita lah. Dia akan bagi tempoh. Okey, yang keempat adalah mengoptimumkan penggunaan sumber tenaga dan bahan mentah dengan lebih cekap. Dia mengoptimumkan lah sebab kita dah rancang kan. So kat mana yang kita nak guna. Okey, ini adalah contoh cartagan. Dalam buku teks pun ada. Ini contoh cartagan yang biasa kita tahu. Kalau awak perasan yang color biru. Yang color biru dekat belah yang putih. Kawasan putih tu adalah tempoh lah yang kita akan buat. Dekat kawasan yang ada color kuning, ada color putih, biru dan sebagainya. Itu adalah kerja-kerja. Jenis-jenis kerja yang kita nak buat. Yang cartagan tu dia boleh tahulah tempoh kalau biru yang panjang tu lama mana. Contoh 4 minggu, seminggu, 3 minggu sampailah tamat. Sampai berapa? Okey, ini adalah contoh lah. Okey, ini adalah kaedah laluan kritikal. Okey, kalau awak perasan yang merah-merah tu kan. Merah-merah tu adalah menunjukkan itu adalah laluan kritikal yang maksudnya kerja yang wajib siap. Maknanya nak tak nak kena siap dulu. Kalau tak siap kerja kat bahagian merah ni, bahagian merah maknanya kerja yang seterusnya tidak dapat dilakukan. Contohnya awak nak buat penggalian untuk asas. Okey, dah penggalian asas tak siap lagi, boleh tak kita nak buat kerja-kerja untuk kerja-kerja konkret? Tak boleh lah kan? Sebab apa? Sebab penggalian tak siap lagi. Contohnya macam tu lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyeliaan. Okey, kita dah buat penjadualan, kita dah merancang, dah jadual dan kita kena buat penyeliaan dan pengawalan untuk pastikan kita punya projek tu dapat dikawal lah. Okey, penyeliaan dan pengawalan merangkumi pengawalan sumber, kos, kualiti dan juga peruntukan kewangan. Ia bertujuan untuk memastikan semua aktiviti dikenal pasti. Maknanya aktiviti daripada penggalian sampailah siap, sampai jalan dah ada jalan, dah ada lampu dan sebagainya. Mesti ada, aktiviti tu mesti kita dah tahu. Okey, yang kedua, memastikan semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Sebab kita dah buat jadual kan? Okey, yang ketiga, memastikan sumber-sumber yang diperlukan dikenal pasti. Okey, sumber-sumber apa yang kita nak pakai. Dan yang keempat adalah memastikan perubahan dalam jadual berlaku jika terdapat sebarang perubahan ataupun pembaharuan dalam projek. Contohlah, tiba-tiba kita pun tak tahu, tiba-tiba berlaku satu bencana alam lah contohlah kan, hujan yang terlalu lebat ke dan sebagainya boleh menyebabkan tiba-tiba projek tu banjir. Contoh, so bolehlah kita buat pembaharuan dalam jadual. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada evolusi pengurusan projek. Dulu guna cartagan. Cartagan ni dulu sangat famous lah. Yang first memang menggunakan cartagan. Sampai sekarang pun masih lagi ada yang pakai cartagan. Okey, cartagan ni merupakan satu carta aktiviti yang dihasilkan secara grafik dengan kaedah menegak dan melintang. Di mana dia bertujuan untuk mengenal pasti masa yang diambil dan juga setiap aktiviti pembinaan. Okey, CPM dan PERT ni pula kaedah teknik penjadualan yang paling berjaya sebab kita memang nampak kat kawasan mana yang dikatakan kritikal. Kritikal tu maknanya memang kena siap. Kalau tak siap, projek tu akan bermasalah. Okey, merupakan teknik yang membantu pengurus projek untuk mengatur, mengurus dan juga mengawal projek yang besar dan yang kompleks. Okey, dia digunakan dalam konteks pengurusan projek yang berbeza. Okey, itulah beza dia. Okey, kelebihan dan kekurangan cartagan. Okey, kelebihan dia mudah untuk dikendalikan, mudah untuk difahami dari segi tempoh masa yang dijalankan, tapi kekurangan dia tidak dapat mewakili perkaitan tugas antara satu sama lain dengan berkesan.
Okey, kita pergi seterusnya. Okey, kaedah laluan kritikal ataupun CPM, Critical Path Method. Apa dia? Tujuan dia adalah untuk digunakan untuk projek yang menganggap masa aktiviti sebagai penentu, iaitu masa bagi setiap aktiviti diketahuilah. Macam saya cakap tadi, kerja-kerja penggalian dia dah tahu berapa tempoh masa. Kerja-kerja konkret berapa, kerja-kerja tertulang berapa tempoh masa perlu siap. Okey, itu maksudnya dalam CPM dia dah ada detail. Okey, dalam penerangan, mudah difahami dan sistematik bagi kerja pembinaan, membantu mengira laluan kritikal melalui gambar rajah yang dihasilkan. Okey, semua aktiviti kritikal disiapkan dahulu bagi mengelakkan kelewatan penyiapan projek yang macam saya cakap berulang-ulang kali tadi, dia mesti disiapkan dahulu. Kawasan yang kritikal kena siapkan dulu. Okey. Kemudian dia memudahkan tugas pengurus projek untuk mengawal pelaksanaan kerja. Dan yang terakhir, kesukaran memilih aktiviti yang kritikal dalam projek merupakan kesukaran bagi kaedah ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada penilaian dan teknik tinjauan ataupun PERT tadi tu kan. Tadi CPM, ini guna PERT lah ataupun Program Evaluations and Review Technique ataupun PERT. Tujuannya adalah untuk membolehkan aktiviti-aktiviti stokastik iaitu tempoh di mana setiap aktiviti akan dijalankan secara dijalankan sama ada tidak pasti ataupun berbeza-beza. Merupakan teknik menganalisis bagi menganggarkan tempoh projek supaya siap mengikut perancangan, mudah dikendalikan dan aktiviti yang dijalankan adalah selari antara satu sama lain, merupakan salah satu kaedah yang membantu penghasilan perancangan yang baik. Ia juga membantu melengkapi setiap satu aktiviti bagi projek yang dijalankan. Okey, prosedur penyediaan jadual projek. Okey, yang pertama prosedur dia adalah kita mesti tentukan projek dan semua aktiviti serta tugasan yang berkaitan. Contoh saya cakap tadi itulah, kalau kata projek pembinaan bermula daripada kerja penggalian clearance, lepas tu kerja penggalian, kerja substructure, superstructure dan sebagainya, melengkapkan kemudahan dan sebagainya, mesti dirancang daripada awal lah. Okey, lepas tu kita bina perhubungan antara aktiviti dengan menentukan aktiviti yang perlu didahulukan dan diikuti dengan yang lain. Lukis rangkaian yang menghubung-kaitkan semua aktiviti. Tentukan masa dan kos yang dijangkakan untuk menyiapkan setiap aktiviti. Kirakan lintasan yang mengambil masa paling lama dalam rangkaian iaitu lintasan genting lah, critical path tu. Dan kita gunakan rangkaian untuk merancang penjadualan, mengawas dan juga mengawal projek. Tak apa, nanti dalam kelas saya akan tunjukkanlah macam mana. Okey, kriteria struktur pembahagian kerja ataupun carta kerja. Ini yang WBS lah, kalau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil WBS. Okey, struktur pembahagian kerja yang pertama, dia bahagikan kerja kepada tugas yang boleh diuruskan. Yang kedua, dia anggarkan masa yang diperlukan untuk melengkapkan tugas. Kemudian yang ketiga, tetapkan kebergantungan tugas dan tempoh tugas. Kemudian yang keempat, tentukan peranan yang diperlukan untuk melengkapkan setiap tugas. Apa itu struktur pembahagian kerja pula? Okey, menunjukkan urutan aktiviti kerja dalam projek pembinaan, merangkumi tugas, keperluan setiap tugas serta maklumat hasil dan kos termasuk tarikh mula, tarikh tamat dan tempoh kerja yang diperlukan. Okey, ini adalah contoh pembahagian kerja. Contohnya kerja awalan. Ni saya cakap tu, dia ada kerja awalan, kerja substructure, superstructure dan sebagainya. Kerja awalan dia tengok pula dalam kerja awalan ada kerja apa? Dalam membeli bahan binaan, menyusun atur tapak bina, memohon bekalan air dan sebagainya. Lepas tu masuk kepada kerja substructure, apa yang ada, kerja-kerja penggalian, kerja-kerja penambakan tanam, membina rasuk bumi, lantai bawah padu dan sebagainya. Okey, contoh pula kerja superstructure. Maknanya daripada bawah, daripada mula kita dapat tapak pembinaan hingga nanti akan siap. Di mana ada kerja superstructure, kerja perpaipan, kerja elektrik, kerja kemasan, kerja-kerja luaran. Okey, langkah untuk melaksanakan penjadualan projek pembinaan ni. Yang pertama adalah menentukan kaedah penjadualan yang diperlukan. Yang kedua, menentukan aktiviti ataupun jadual ataupun struktur pembahagian kerja. Macam tadi jadual aktiviti tadi tu kan. Kemudian menentukan urutan aktiviti, menganggarkan sumber, menganggarkan tempoh untuk setiap aktiviti dan juga membangunkan jadual kerja. Sama ada menggunakan CPM ataupun carta Gantt.
Okey, ini adalah langkah-langkah melaksanakan penjadualan. Yang kita nak buat penjadualan tu, yang pertama kita akan semaklah dokumen kontrak, tentukan jenis kontrak, tafsir dokumen kontrak, kemudian kita terjemahkan lukisan projek. Kita kena fahamlah lukisan projek tu, lakukan struktur pembahagian kerja, tentukan jenis kerja yang dilakukan, tentukan spesifikasi dan bahan yang nak pakai. Kemudian tentukan aktiviti jadual. Ini ada aktiviti jadual tu di mana dia mestilah merangkumi contoh kerja asas, kerja struktur, bumbung, dinding dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah kita bina jadual ikut urutan secara logik. Di mana dia adalah dia bagi ID dia A, B, C, D, E, di mana kerja asas, kerangka struktur, bumbung dan sebagainya ni. Okey, dibagi tempoh. Okey, biasanya aktiviti sesuai dengan menyusunkan pecahan komponen daripada aktif struktur pembahagian kerja mengikut urutan yang sepatutnya berlaku. Di mana buat kerja asas dulu dah. Naik asas, kerangka struktur, bumbung, tembok dan lantai dan juga kerja luaran berserta dengan tempoh. Okey, kemudian kita lakukan langkah-langkah melaksanakan penjadualan, iaitu kita anggarkan tempoh. Okey, untuk menganggarkan tempoh ni kita boleh gunakan kaedah expert judgement di mana kita bincang dengan seseorang yang dah biasa ataupun dah berpengalaman mengenai perkara yang diperlukan untuk menyiapkan aktiviti tertentu. Kan saya cakap tadi bila kita dah masuk satu projek pembinaan, ada seorang tu memang terror berkaitan dengan projek pembinaan. Awak tanya je dia akan tahu kerja konkret ni lama mana. Sebab apa? Sebab dia dah berpengalaman, dia dah banyak handle kerja-kerja tapak pembinaan kan. So dia memang dah tahulah. Contohnya awak masuk, masa tu awak engineer, contohkan engineer baru masuk. So pergilah jumpa dengan pengurus projek dia, insyaAllah. Pengurus projek ni selalunya dia memang power lah berkenaan dengan pengalaman kerja ni. So dia akan tahulah kalau kata kerja asas, tempoh dia adalah 6 minggu. Kerja kerangka struktur 9 minggu. Bumbung pula 5 minggu dan sebagainya. Ini boleh kita dapatkan daripada expert judgement. Okay? Yang keenam, kita bolehlah bina chapter kita, iaitu berdasarkan maklumat yang diperolehi, bina jadual chapter dan lengkapkan maklumat aktiviti serta tempoh kerja. Itu yang saya cakap tadi, nak guna CPM boleh, nak guna chapter pun boleh. Itu adalah penjadualan di mana kita dalam pengurusan projek ni kita nak jadualkan untuk pastikan kita punya projek siap ikut tempoh yang ditentukan mengikut kos yang telah ditetapkan dan mestilah berkualiti. Okey, terima kasih. Takat itu saja untuk topik pada kali ini. Bye. Assalamualaikum.